okey, gambar sain. Okey, jadi kita lihat dia ada lebih kurang 2,5 circle lah, okey, maknanya satu circle, 2 circle dan juga ada separuh lagi lah, maknanya panjang paparan ni dia ada 2,5 circle lah, okey. Okey, jadi soalan dia adalah berbunyi assume the vertical sensitivity control is set to 0.5 volt per division dan juga time based control is set to 2.5 millisecond per division. Kemudian disuruh calculate lah apa dia punya B peak, B peak to peak, B average, okey, kemudian B RMS, tempoh dan juga frekuensi lah, okey. Jadi kalau kita lihat daripada dia punya volt per division tu, kalau kita pada bahagian vertikal adalah 0.5 volt per division, bermaksud katakan kita ambil di center ni, okey, katakan center dia dekat sini, okey, pertemuan antara paksi X dan juga paksi Y, vertikal dengan horizontal. Bila dalam volt tu adalah nilai vertikal, dalam second tu adalah nilai horizontal lah. Okey, jadi kita lihat yang pertama dulu adalah 0.5 ni 0.5 volt, okey, per division. Maksudnya daripada sini adalah kosong. Satu petak ni naik ke atas ni, garis yang pertama ni daripada kosong ke petak yang atas ni, itu mewakili 0.5 volt lah. Okey, kalau petak yang berikutnya adalah 1 volt dan last sekali kalau yang ketiga ni adalah 1.5 volt lah. Okey. Jadi kita boleh kira menggunakan kaedah tu untuk cari B peak to peak ataupun kita gunakan kaedah formula lah. Okey. Formula dia tak adalah susah. Ada lagi yang nak masuk tak? Okey, jadi kalau kita lihat dia punya tu, okey. Yang pertama adalah B peak to peak. Maksudnya B peak to peak tu adalah kalau dimaksudkan B peak to peak tu, okey, ini adalah dia punya titik pertemuan antara dua paksi tu, kita ambil di sinilah, okey, maknanya sini ada starting dia adalah 0 lah, okey, 0. Jadi B peak tu maknanya daripada 0 ke puncak, okey, ini adalah B peak lah, ataupun daripada 0 ke puncak negatif lah, okey, pun sama dengan B peak juga lah, okey. Kemudian disuruh kira juga adalah B peak to peak. Okay, B peak to peak maknanya daripada puncak positif sampai ke puncak negatif lah. Okay, itu adalah dipanggil B peak to peak. Okay. Okay, itu adalah kemudian BRMS. BRMS adalah kebiasaannya dia kurang sedikit daripada nilai B peak lah. Okay. Ini adalah BRMS. Biasanya dia adalah kita rujuk pada sama juga lah, kita rujuk daripada kosong ke sini lah. Maknanya ini adalah BRMS. Kemudian B purata dia berada di sinilah, okey, bawah daripada BRMS, okey. B average lah. Okey, ini adalah B average. Okey. Okey, ada seorang dua lagi yang belum masuk. Okey. Itulah, kita teruskan je. Okey. Jadi untuk bahagian vertikal kita ada 4 benda yang kita kena faham lah, kat mana dia punya ukuran dia dan sebagainya lah. Okey, maknanya dia starting dekat tengah ni kosong, maknanya garis ni adalah garis horizontal. Okey. Okey, maknanya garis ni adalah garis horizontal, maknanya tempat yang ni adalah, ini adalah horizontalnya. Biasanya kita wakilkan dengan T lah, okey. Okey, kemudian ini adalah bahagian vertikal, okey. Ini biasanya dalam voltage lah, okey. Dalam bentuk voltage. Okey, dalam bentuk voltage lah, okey. Jadi daripada gambar wajah ni, okey. Jadi kita yang pertama adalah isu cari B peak. Okey, B peak kita lihat lah, okey. Kita lihat untuk B peak ni, kita lihat dulu, okey.
Okey, BP adalah kita lihat BP adalah tak kisahlah kita ambil negatif ke ataupun positif puncak. Katakan daripada sini, okey, sampai ke sinilah kita ambil yang positif. Okey, positif negatif sama je lah, cuma dia negatif dan juga positif lah, sampai ke garis yang ketiga ni lah. Jadi ada berapa division? 1, 2, 3 lah. Okay, ada 3 division. Jadi kita boleh kira lah. Okey, maknanya kita kira, maknanya ada BP adalah ada 3 division kat situ untuk sampai ke puncak, daripada kosong ke puncak. Kita akan ambil kita yang positif lah. Okey, tak kisahlah negatif pun sama juga, tapi akan bagi jawapan yang sama lah. Kemudian kita kena darab dia punya setting pada channel tu, pada sensitivity control dia punya vertical tu adalah 0.5 volt per division. Jadi kita darablah 3 division darabkan 0.5 volt per division, kita akan dapat nilai dia adalah 1.5 volt. Maknanya division dengan division kita boleh cancel lah. Okey, jadi 3 kali 0.5 kita akan dapat 1.5 volt. Okey, kalau peak to peak, kita kalau dah tahu BP, kita cuma darab je lah. Kita boleh gunakan 2 kali dengan BP lah. Maknanya itu adalah BP to peak. Jadi kita akan dapat nilai dia 3 volt. Ataupun kalau kita nak cari pun boleh kaedah yang atas. Kita turun kat sini lah. Okey, kita turun sampai habis. Okey, ini adalah BP to peak. Kita lihat dah ada berapa division. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ada 6 division. Okay, jadi kita boleh buat kaedah ni. Okay, BP to peak kita boleh buat 6 division darab dengan 0.5 volt per division lah. Okay, jadi sama juga lah jawapan dia. Okay, 6 kali dengan 0.5 kita akan dapat 3 volt jugalah. Okay, jadi ada 2 kaedah mana yang kita rasa sesuai lah. Kalau kita dah cari BP dulu, kita boleh terus dapat BP to peak dengan kaedah BP to peak adalah 2 kali BP lah. Maknanya nilai dia kita darab 2 kali, nilai BP darab 2 kali, kita akan dapat double lah daripada BP. Okey. Okey, B average. Okey, B average. Okey, B average kalau ikut formula yang diberikan dalam nota kamu tu, okey, adalah B average sama dengan 2 kali dengan punca 2 bagi dengan phi darab BRMS. Okey. Jadi kalau formula BRMS diberi pada kamu tu adalah bersama dengan 1/2 darab BP lah. Okay, BRMS dia. Jadi saya gantikan BRMS ni dengan 1/2 darab BP. Jadi maknanya sini kamu boleh cancel lah. Okay. Ataupun kamu nak ganti terus sebab BRMS belum dapat lagi. Okay. Kalau soalan tu seolah-olah dia stack dia ubah. Okay, sepatutnya dapat BRMS dulu baru jadi B average. Okay. Tapi saya ubah soalan dia, BRMS belum dapat lagi, jadi dia buat B average dulu. Jadi kamu boleh gantikan BRMS ni dengan formula inilah, okey. Seperti adalah nota kamu tu, okey, BRMS adalah 1/2 darab BP, jadi kamu masukkan ganti tempat BRMS ni, jadi kamu boleh cancel lah, yang ini cancel yang ini, okey. Jadi tinggal 2/pi kali dengan BP lah, okey, 2/pi maknanya pi ni adalah kita pakai 3.14 lah. Okay. Itu adalah pi dia. Kalau kamu tekan je terus dalam kalkulator kamu tu, okay, pi maknanya dia akan bagi lebih lah, 3.14 something lah, panjang lah. Okay. Jadi saya ambil yang ni lah. Okay. Jadi 2 bahagi 3.14 kita akan dapat 0.637 BP lah. Okay. Jadi 0.637 ni darab dengan BP adalah 1.5, kita masukkan BP 1.5, kamu dapat 0.955, okey. Okey, kamu dapat 0.955 volt lah. Okey, tak kisahlah kalau kata nak buat 0.96 pun tak ada masalah. Okey. Saya ambil je lah jawapan yang ditulis tu, saya ambil. Tak kisah 40 titik puluhan ke ataupun 2, tak ada masalah lah. Okey. Okey, bila dah dapat B average, maknanya B average adalah bawah daripada 1 lah. Okey, bawah daripada 1 sebab ini 1.5, dia tak sampai dengan 1 lah B average dia. Tapi untuk BRMS, kita gunakan formula balik, formula okey. Voltage BRMS adalah 1/2 kali BP. Jadi 1/2 adalah bersamaan 0.707 kali dengan 1.5 volt. Kamu akan dapat B average dia lebih besar daripada
BRMS dia lebih besar daripada B average lah. Okey. Maknanya BRMS dia adalah 0.70 BP lah sebenarnya. Okey. Maknanya dia akan lebih besar sebab kalau kita lihat sini B average 0.637 BP. Okey. Jadi yang ini adalah 0.707, maknanya BRMS lebih besar daripada B average lah. Kalau katakan kamu kira-kira B average lebih besar daripada BRMS, jadi salah lah kamu punya formula tu. Okey. Jadi kita akan dapat BRMS dia adalah 1.061 volt. Okey. Kemudian tempoh kita kena lihat disetkan pada base control ni lah ataupun horizontal punya dalam bentuk 2.5 milisecond per division. Maksudnya 2 milisecond tu okey, bermaksud adalah satu kotak okey daripada kita start lah pada kosong. Okey, kita katakan kita starting di sini. Okey, ini adalah kosong. Kerana satu kotak ni mewakili 2.5 milisecond. Okey, kerana kalau seterusnya adalah 5 milisecond dan seterusnya lah. Okey, maknanya satu kotak mewakili 5. Jadi tempoh dia kita boleh ambil lah daripada mana-mana kaedah. Katakan saya nak mula daripada sini, tempoh dia saya akan pergi satu kita yang komplit lah. Okey, maknanya satu kita komplit. Ini dia sampai ke puncak positif, kemudian dia turun balik kosong, kemudian dia pergi balik kita negatif, kemudian balik pada kosong lah, puncak kita negatif, baru satu complete circle dia. Maknanya satu complete circle tu menunjukkan satu tempoh lah. Jadi kita boleh ambil tempoh daripada sini ke sini lah. Okey. Sebenarnya banyak kaedah nak ambil tempoh ni. Okey. Ataupun daripada puncak ke puncak pun merupakan satu tempoh juga. Okey. Kemudian kita nak ambil daripada puncak negatif pun boleh dikira sebagai satu tempoh yang sama lah. Okey. Dan banyak kaedah lah. Okey, kita ambil di tengah sini sampai tengah sini pun sama jugalah. Maknanya puncak positif, puncak negatif. Okey, kita boleh ambil di mana-mana. Okey. Jadi ini adalah tempoh. Okey. Jadi kita tengok berapa division tempoh tu. Okey, 1, 2, 3, 4 division lah. Jadi kita gunakan formula T sama dengan division, berapa division tempoh tu adalah 4 division. Darab dengan dia punya sensitivity dekat per division ni lah. Maknanya masa per division lah. Okey. Darab dengan 2.5 milisecond. Jadi division boleh cancel. Jadi 2/4 kali 2.5 dapat 10 milisecond lah. Daripada bila dah dapat tempoh, kita boleh dapat dia punya frekuensi lah. Okay, kita boleh dapat dia punya frekuensi. Okey. Kita boleh dapat dia punya frekuensi. Okey. Jadi frekuensi adalah 1/T lah. Okey. Jadi frekuensi adalah 1 tempoh. Okey. Jadi 1/10 milisecond kita akan dapat 100 Hz lah. Maknanya gelombang ni dia punya frekuensi dia bersamaan dengan 100 Hz lah. Okey, dia punya frekuensi dia. Okey. Maknanya bekalan masuk adalah 100 Hz lah. Kalau katakan kita buat gitar, maknanya bekalan masuk ni, okey, sambung pada mana-mana lah. Okey, sambung pada tekan tangan, kemudian ada kapasitor ke dan sebagainya. Okey. Kemudian maknanya kemasukan kat sini, dia punya frekuensi dia adalah 100 Hz. Okey. Okey. Ada soalan? Soalan satu. Ya. Boleh, tak ada masalah, tapi kamu nak kena convert lah. Okey. Mana ini adalah 0.1 kan. Sama dengan 0.1 kHz. Okey. Boleh, tak ada masalah kalau nak convert. Okay, kalau tak nak convert, maintain je lah. Okey. Dalam Hertz. Okey. Kalau kata contoh, kamu dapat 1000. Maknanya 1000 Hertz pun tak ada masalah. Okey. Ataupun nak jadikan dia kilohertz, ada 1 kilohertz lah. Okey. Ini tak ada masalah. Saya terima semua jawapan. Jadi jawapan kamu tu betul. Okey. Kamu nak convert ke, tak nak convert ke dalam kilo, tak ada masalah. Okey. Saya bagi kebebasan lah pada kamu untuk tentukan dalam unit tu lah. Okey. Kalau katakan tiba-tiba 100 Hz, kamu tulis 100 Hz, lepas tu kamu convert pada kilohertz, saya tak akan ambil jawapan mana yang betul je lah. Okey. Kalau katakan tiba-tiba convert tu salah, kita ambil yang mula lah. Okey. Okey. Ada soalan lagi? Soalan satu?
Okey, jadi soalan satu ni tolong tengoklah. Okey, tolong tengok. Betul-betul faham betul-betul. Okey. Okey, kemudian kita pergi pada soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua adalah okey. Jadi oscilloscope digunakan untuk observe output from the signal generator. Maknanya kita nak dapat daripada signal generator itu kita paparkan output dia dalam bentuk gelombang lah. Okey. Jadi dia punya gelombang masukan daripada frekuensi yang digunakan untuk pemasukan daripada signal generator itu adalah 500 Hz. Okey. Jadi kalau sebenarnya kita dah boleh kat sini, bila kita kata dah masukkan 500 Hz, maknanya tempoh sebenarnya kita dah boleh dapat lah. Okey, sebab ada frekuensi kita boleh dapatkan dengan tempoh. Okey. Kemudian dia produce pada signal generator tu dia producekan 20 millivolt peak to peak, maknanya bekalan. Okey. Ini kamu punya liter katakan, ini adalah signal generator, maknanya 200 millivolt peak to peak ni adalah bekalan daripada signal generator dengan frekuensi 500 Hz lah. Okey. Sambung ke liter lah. Okey. Maksudnya gitu. Okey. Kemudian pada oscilloscope tu, okay, pada oscilloscope tu channel tu disetkan volt per division dia bersamaan dengan 5 millivolt per division. Kemudian time per division dia bahagian horizontal disetkan pada 1 millisecond per division. Okey. Jadi dia kata dia beri arahan string pada oscilloscope tu mengandungi 6 division untuk vertical dan juga 10 division untuk horizontal. Okey. Maknanya kamu kena lukis lah. Kamu kena lukis dia punya petak ni lah. Okay, petak ni supaya kamu boleh lukis gelombang nantilah. Kemudian yang pertama dia suruh calculate dia punya berapakah number circle yang complete pada screen tu lah. Maknanya kalau kita lihat kat sini, okey. Dan yang ini, okey. Maknanya dia hanya ada 6, ni dah ada 10. Maksudlah betul kan 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 untuk horizontal. Kemudian ada 6 sajalah. Okey, kalau 6, 1, 2, 3. Maknanya yang atas ni tak pakailah. Okey. Contoh kamu kena lukis tu, yang ni tak pakailah. Okey, yang bawah pun tak pakai. Dia ada 6 sajalah. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 division. Itu maksud dia. Kalau 10, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 division lah. Ada 10 kotak dan juga 6 kotak bentuk bahagian vertikal, ada 10 kotak bahagian horizontal. Okey, jadi daripada soalan tu, sebab dia suruh kita calculate number of complete circle tu, jadi kita kena draw lah berapa daripada gelombang tu yang kita kira nanti. Kita nak lukis gelombang tu, berapakah dia punya bilangan complete circle lah. Macam ni kalau kita lihat daripada 10 tu, kita lihat dari sini sampai sini satu circle, kemudian second circle, kemudian ada half lagi lah. Maknanya ini adalah 2,5 circle lah. Okey. 2.5 circle lah. Okey. Jadi daripada soalan ni kita boleh dapat dulu tempoh. Okey. Tempoh dia 1/T, tempoh 1/F lah. Okey. Ini adalah 1/F. Sorry, silap. Okey. Tempoh adalah 1/frekuensi. Okey. F. Okey. Jadi kita masuk je lah 1/500 Hz, kita akan dapat tempoh dia adalah 2 millisecond. Okey. Okey, 2 millisecond. Okey, jadi kita lihat bekalan masuk adalah 20 millivolt peak to peak. Jadi kita nak dapatkan B peak, kita bahagi 2 lah daripada B peak to peak. Maknanya 20 millivolt bagi 2, kita akan dapat B peak dia adalah 10 millivolt. Maknanya puncak nanti, okey, daripada sini adalah 10 lah. Okey, 10 millivolt. Okey. Kalau peak to peak maknanya daripada atas sampai ke bawah, maksudnya 20 milli, okey, 20 millivolt peak to peak lah. Okey. Okey, jadi frekuensi dah dapat, B peak dah dapat. Okey. Kemudian kalau kita nak guna, kita nak lukis gelombang tu, kita nak dapatkan B peak to peak, kita pakai normal lah. B peak to peak sama dengan division darab dengan volt per division lah. Okey.
Jadi kita lihat tupik dia adalah 20 biji volt. Okey. Division kita tak tahu. Jadi volt per division kita dapatkan sini 5 mV, kita masuk je 5 mV. Jadi division 20 mV bagi dengan 5 mV kita akan dapat 4 division lah untuk di peak to peak. Maknanya gelombang nanti dia hanya menggunakan 4 division lah. 2 ke atas dan juga 2 ke bawah. Tengah ni adalah dia punya origin dia lah. Okey. Titik kosong dia lah. Okey. Maknanya dia akan pakai 2 bawah 2 atas lah untuk pada part per division. Kemudian tempoh sama juga kita gunakan kaedah formula tempoh sama division harap dengan time per division. Tempoh kita dah dapat tadi 2 milisecond. Division kemudian dia punya time per division dia adalah 1 milisecond. Kita masuk je lah 1 milisecond. Jadi division kita akan dapat 2 sahajalah. Maknanya dia punya tempoh untuk satu circle complete tu adalah 2 division. Okey. Dan itu daripada data-data tu baru kita draw dia punya lukisan lah. Okey. Jadi kita lukis daripada sini, ini adalah dia punya titik kosong dia, vertikal dia. Okey, ini adalah P lah. Okey, ini adalah P. Ini adalah B lah. Okey. Voltage. Okey. Jadi dia kata ada untuk voltage B peak to peak ada 4 division. Okey. 1, 2, 3, 4 lah. Okay, 4 division. Kemudian tempoh dia dalam masa 2 division dia mesti satu circle complete lah. Maknanya ni 1, 2, maknanya ini satu circle. Okay, jadi kita lukis lah. Okay. Satu circle kemudian kita ulang lah. Okay, sampai ke division yang ke-10. Okay. Jadi dia suruh tentukan berapakah dia punya circle yang complete. Dipaparkan pada tu kita bilang lah. Okay, ni daripada sini sampai ke sini 1. Kemudian sini sampai sini 2, sini sampai sini 3, sini sampai sini 4, sini sampai sini ada 5 lah. Maknanya ada 5 circle yang complete lah. Okey. Untuk soalan ni lah. Okey. Calculate number of complete circle can be seen on the screen. Jadi ada 5 circle yang complete lah. Okey. Okey, ada soalan? Tuan. Ya. Untuk soalan 2 ni, kalau jalan kira saya berbeza tapi jawapan last dia masih sama dengan jawapan skema, tak apa tuan? Tak ada masalah. Okey tuan. Ya. Yang penting jawapan kamu tahu kaedah kamu, kemudian dapat jawapan sama seperti saya punya, tak ada masalah. Okey? Okey tuan. Terima kasih tuan. Kita tak ada nak kata mesti ikut jalan saya. Okey, tak semestinya. Okey? Ikut kepahaman kamu lah. Okey, yang penting ikut kepahaman kamu dan dapat last adalah jawapan dia lah, jawapan yang sama. Kalau jawapan sama, saya dah tengok dah jalan kamu macam mana. Okey. Bila kamu salah jawapan tu yang saya akan tengok step kamu tu lah. Nak bagi markah kat step pula. Kalau kata jawapan kamu betul, saya akan terus je. Kalau kata 5 markah, saya akan terus bagi 5 markah lah. Tak ada nak tengok lagi dah step kamu dan sebagainya. Okey. Okey. Soalan 3. Okey. Find the phase difference between harmonic signal X dan juga Y, which Lisa just figure, okay, ditunjukkan dalam gambar ajar 3 ni lah, question 3 ni. Okay, dia bagi ini adalah Y1, okay. Ini adalah Y2 lah, okay. Maknanya kita kena unjurkan gelombang ni sampai dia motong, untuk Y dia akan motong pada paksi tegak ni lah. Okey, akan motor pada paksi tegak ni. Okey. Okey, ini adalah Y2. Dia bagi daripada ini kosong sampai ke garisan yang memotong pada paksi vertikal ni bersamaan dengan 3.3 cm. Kemudian untuk Y2 kita unjurkan sampai ke sini. Okey. Maknanya ini adalah 5 cm lah. Okey. Dan sini adalah 3.3 cm lah. Okey. Jadi kita boleh gunakan nak dapatkan dia punya beza pasar tu, okey, phase different dia, okey. Beza pasar tu kita boleh gunakan formula okey, ini salah sikit formula dia, okey. Sebenarnya ni tak ada, okey. Silap ni, okey. Maknanya ini ada kurungan, okey. Jadi kita gunakan formula okey, kita gunakan formula sin minus 1 y1 per y2 lah. Okey, seperti apa yang dalam, maknanya ini adalah dia punya
theta lah. Okey, theta sama dengan sin -1 darab dengan y1 bahagi dengan y2 lah. Jadi kita masukkan nilai y1 ni, masukkan nilai ni, kita akan dapat sin okey -1 kosong, mana 3.3 bahagi dengan 5, mana sentimeter dengan sentimeter dia cancel lah. Okey, 3/3 bahagi dengan 5 kita akan dapat 0.66. Jadi sin -1 0.66 tu adalah 41.30 darjah. Okey, 41.30 darjah. Alright. Itu dia punya base ni. Okey. Jadi untuk test nanti pun tolong tengok untuk test pada 7 bulan nanti tolong tengok juga lab sheet 4 tu lah. Okey. Lab sheet 4 tentang Lissajous lah. Okey, tolong lihat lab sheet 4, mungkin ada kepentingan dekat situ untuk lab sheet 4 tu untuk kamu applykan jawapan dalam test nantilah. Okey, lebih pada kaedah Lissajous lah. Okey, jadi untuk test nanti lab sheet 4 tu kalau boleh ada dengan kamu lah. Okey, boleh guna dia punya kepentingan kat situ. Okey. Okey, satu lagi kaedah Lissajous juga, selain kita boleh tengok dia punya phase angle dia, kita boleh kira juga dia punya frekuensi yang kita nak injekkan pada channel 2 atau sebagainya. Okey, supaya kita akan dapat dia punya ratio dia pada ratio tertentu lah. Kalau kita lihat kat sini, okey, ada bahagian horizontal dia ada 5 tangensi, bahagian vertikal ada 2 tangensi lah. Okey, jadi kemudian frekuensi horizontal input ni adalah 1000 Hz ataupun 1 kHz. Jadi disuruh kita cari frekuensi vertikal lah untuk tu. Jadi frekuensi input ni adalah Fx lah. Okey, input adalah biasanya Fx lah. Okey, kemudian vertikal adalah kita kata Fy. Okey, frekuensi vertikal adalah Fy. Jadi formula dia adalah Fy bagi dengan Fx sama dengan number of horizontal tangency, kemudian number of bagi dengan number of vertical tangency. Okey, jadi kita lihat horizontal ada 5 kat sini, ni ada 2 kat sini lah. Jadi kita boleh tulis formula. Okey, Fy per Fx sama dengan 5/2 lah. Dia punya ratio dia adalah 5:2. Okey, jadi Fx kita tahu, jadi kita bawa lah Fy sama dengan Fx kali dengan 5/2 lah. Okey, mana 1000 kali dengan 5/2 kita akan dapat nilai dia adalah 2500 Hz lah, ataupun 2.5 kHz lah. Okey. Okey, itu salah satu lagi kaedah lah. Maknanya kamu punya Lissajous dia tu, okey, dia banyaklah bila kamu draw dia punya untuk pemotongan kamu ajar Lissajous ni, kemudian kamu draw bahagian vertikal ni, mana kat bahagian vertikal horizontal ni ada 5 titik yang tersentuh dengan gelombang yang kamu potong tu lah. Kemudian bahagian vertikal ni ada 2 titik lah. Okey, 2 titik yang terkena pada tepi gelombang tu lah ataupun dalam gelombang tu. Okey, itu yang dikatakan 5 bahagi dengan 2 lah. Okey. Okey, itu adalah untuk yang ini. Alright. Okey, jadi ada lagi soalan tentang osiloskop. Okey, ada gambar ajar soalan yang ke-5 ni. Okey, ada gambar ajar seperti di bawah ni. Okey, starting kosong dia dekat sini. Okey, kemudian disuruh kita cari maksimum positifnya, kemudian maksimum negatif lah. Okey, kalau kita lihat value dia punya tu, mana maksimum dia kita boleh lihat 1, 2, ada 2 division lah. Daripada kosong sampai ke puncak ni ada 2 division. Kemudian kalau yang negatifnya, maksimum negatif, maknanya ada 1 division lah. Daripada kosong sampai sini ada 1 division saja. Jadi kita boleh kira lah. Okey, dia bagi volt per division adalah 5 volt, maknanya 1 division tu mewakili 5 volt. Jadi kalau 2 division tu adalah 10 volt lah. Okey, dia punya bahagian maksimum dia. Okey, kalau yang 1 tadi tu,
Maknanya satu bersamaan dengan 5 volt. Walaupun dia ke bawah, kita anggap dia adalah nilai positif. Okey. Walaupun kalau ikut normal ini adalah negatif 5 lah. Tapi kita boleh letak dia sebagai 5 volt sajalah. Okey. Okey, kemudian frekuensi kita bagi time base. Maksud time base ni adalah bahagian horizontal ataupun bahagian masa adalah 0.5 milisecond per division. Okey, jadi kita lihat tempoh dia adalah kita boleh ambil okey daripada okey dia starting kita boleh ambil tempoh daripada sini sampai ke sinilah satu tempoh. Okey. Atau daripada sini sampai ke sini pun satu tempoh yang sama. Okey. Kemudian kalau kita ambil puncak tepi ni maknanya kita daripada sini sampai ke tepi sinilah pun satu tempoh. Kalau kita mula daripada mana lagi? Okey, kita mula daripada sini sampai sini samalah. Okey. Kalau ada sini sampai tepi sinilah. Okey, sama juga. Okey. Maknanya kita lihat ada berapa division? 1 2 3. Sini pun 1 2 3, sini pun 1 2 3 sama je. Dia kita ambil di mana-mana dia bilangan division dia samalah. Jadi kita darab jelah. Okey. Dapat tempoh 3 division. Kemudian dia settingkan pada time per division tu adalah 0.5 milisecond per division. Kita darab lah. 3 darab dengan 0.5 kita akan dapat 1.5 milisecond lah. Okey, 1.5 milisecond. Kemudian kita frekuensi kita boleh satu peti sebab dia suruh kita dapatkan dia punya frekuensi of the signal. Jadi F sama dengan 1 peti sama 1.5 milisecond kita akan dapat 667 Hz lah. Okey, dia punya frekuensi. Okey. Okey, ada soalan? Saya tak ada mudah lah, mudahnya soalan ni. Tuan, Ya. untuk yang graf ni kan, apa yang dimasukkan dengan negative half lah? Yang macam ada dekat slide tuan chapter 4 tu. Negative half. Maknanya bahagian tajuk Bahagian yang mendata tu. bahagian mendata ni. Dinamakan negative half sebab apa Bahagian mendata dia namakan negatif half. Tak apa, nanti saya tengok balik nota tu. Okey, tak apa. Okey. Okey dah. Okey, biar dulu ada. Nanti saya jawab dalam ni lah, dalam grup WhatsApp je nanti. Okey. Okey, ada lagi soalan tentang ni exercise ni sebelum kita masuk? Rasa je oscilloscope boleh cover lah. Okey. Soalan kamu tu. Okey. Kamu kena mungkin ada soalan kamu kena fikirlah sedikit. Okey. Ataupun tengok nota dan sebagainya lah. Okey. Okey. Kita masuk pada bridge. Okey, kita lihat pada bridge. Ini adalah bridge yang kita lihat yang pertama ni adalah Western Bridge. Okey. Dia suruh kita kira nilai unknown resistor lah, maknanya RL lah. RL ni sebenarnya sama kalau kita dalam tu kita boleh katakan dia adalah R4 lah. Okey. Okey, RL ataupun R4 lah. Okey. Jadi kita untuk kita calculate tu kita guna terus je lah formula. Kita tak perlu nak dirahkan formula tu supaya dapat dah bentuk last sekali lah. Tapi untuk soalan ni dia suruh kira je unknown resistor RL. Jadi kita dah tahu kita boleh ambil jawapan last tu. Okey, maknanya lepas kita dirah dia punya formula, kita terus ambil dia punya itulah. Okey, maknanya kita ambil ini sebenarnya adalah kalau dalam nota tu adalah R1 R4 sama dengan R2 R3 lah. Okey. R4 ni digantikan sebagai RL lah. Okey. Kita gunakan terus formula tu, kita masukkanlah. Okey. Nilai-nilai tu, jadi nak dapatkan RL tu, R4 atau RL tu, jadi kita guna ubah sikit formula tu jadi R2 darab R3 bagi dengan R1. Jadi kita masuk je lah formula nilai-nilai yang ada dekat sini. Kita akan dapat nilai RL mesti disambung supaya gelombang ni supaya tak ada arus yang mengalir dalam galvanometer ni, mesti nilai dia adalah 40K. Okey. Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, kalau kurang maknanya ada arus yang mengalir, maknanya tak ada seimbang. Okey. Kalau lebih pun ada arus yang akan mengalir dalam galvanometer tu. Jadi dia kena exactly kena sambung
RX tu dengan nilai 40 kilo ohm lah. Okey, supaya tak ada arus yang boleh mengalir kat sini lah. Jadi tak ada arus yang mengalir ni. I sama kat sini sama dengan 0. Okey. Tapi ada masukan dalam keadaan seimbang. Okey. Ataupun tak ada beza upaya antara sini lah. Okey, katakan ini adalah VA, sini VB. Jadi VA tolak VB patutnya sama dengan 0 volt. Bila tak ada voltage, maknanya tak ada arus yang akan mengalir dalam tu. Okey. Okey, ada soalan tentang nombor 6 ni? Ini pakai formula je. Okey. Okey. Okey, nanti jawapan ni saya akan bagilah pada kamu. Saya bagi dalam ni je, dalam apa, WhatsApp group nanti. Okay. Supaya kamu boleh study lagi lah. Okey. Okey, soalan nombor 7 pun masih Western Bridge. Okey. Tapi kalau kita lihat kat sini, apabila biasanya kalau dia beri nilai internal resistance ni, maksudnya bridge ni tidak dalam keadaan VA, katakan VD lah, sini VD, VB, VD tak sama dengan VB. Okay. Ataupun VAD tak sama dengan VAB. Okay. Maknanya ada arus yang mengalir dari sini lah, bergantung pada nilai voltage dekat sini lah, mana yang lebih besar. Kalau katakan VD ni lebih besar, maknanya arus akan masuk melalui sini lah. Kalau kata VB ni lebih besar, arus akan pergi daripada sini ke sana. Okey, dia bergantung siapa yang besar lah. Okey, jadi apabila tu maknanya bila ada internal resistance ni, maknanya seolah-olah, bukan seolah-olah, memang bridge ni dia tidak berada dalam keadaan balance. Okey, dia unbalance lah. Okey, dia unbalance. Jadi kita kena gunakan kaedah Thevenin lah, Thevenin circuit untuk menyelesaikan kaedah ni lah. Okey. Kemudian disuruh kalkulate berapakah arus yang mengalir dalam galvanometer tu lah, yang melalui galvanometer tu berapa arus dia. Okey. Okey, jadi ini adalah dia punya kaedah. Jadi kita gunakan circuit Thevenin lah. Okey, kaedah Thevenin. Okey. Tadi langkah pertama kita dapatkan VTH lah. Okey, VTH adalah, okey, kita tengoklah VTH ini kita boleh buat andaian sama dengan VAD tolak VAB kalau katakan VAD lebih besar daripada VAB, ataupun VTH sama dengan VAB tolak dengan VAD. Okey, kalau VAB lebih besar ditolak dengan VAD lah. Jadi kita dapatkan voltage drop pada R1 dan juga voltage drop pada R2. Okey, jadi kalau kita lihat kaedah dia, okey. Kalau kita lukis kat sini, okey. Okey, ini dia punya pekalan voltage dia. Kita cari voltage drop dekat sini berapa, dia voltage drop dekat sini berapa lah. Okey. Ini A dengan ni adalah D, ini adalah B lah, ini adalah C. Okey. Jadi kita gunakan kaedah Kirchhoff voltage law lah. Okey, Kirchhoff voltage law. Okey, ini R1, ini adalah R2, ini adalah R3, sini adalah R4 lah. Okey. R3 adalah variable resistor. Jadi kita gunakan kaedah itulah. Okey, dia dah bagi nilai. R1 ada nilai dia 100 ohm, R2 1 kilo, R3 50.5 ohm, R4 adalah 500 ohm lah. Okey. Kemudian intangan untuk galvanometer ni, okey, Rg dekat sini bersamaan dengan 75 ohm. Okey. Jadi kita gunakan kaedah Kirchhoff voltage law. Okey. Jadi kita cari voltage pada R1 ni. Jadi VR1 ataupun VAD sama dengan R1 bahagi dengan R1 campur R3 darab dengan bekalan lah P ni. Okey, darab dengan bekalan. Jadi kita dapat lihat kat sini
VAD adalah R1 bagi R1 campur R3 darab dengan resource lah. Resource tu adalah 4 volt. Okey. Jadi kita masukkan semua maklumat-maklumat yang beri itu, kita akan dapat VAD adalah bersamaan dengan 2.658 volt. Kemudian VAB kita dapatkan voltage pada R2 ni. Okey. Jadi VAB adalah R2 bagi dengan R2 campur R4 darab VS. Kita masukkan maklumat, kita akan dapat nilai VAB itu 2.667. Jadi kalau kita lihat 2.667 lebih besar daripada 2.658 volt lah. Okey. Jadi kita nak dapat VTH, kita ambil yang besar, tolak yang kecil lah. Okey. Jadi kalau ikut lihat kat situ, arus akan mengalir daripada kanan ke kiri lah. Arus akan mengalir daripada sini ke sini. Okey. Arus akan mengalir daripada sini ke sini lah. Okey. Arus akan masuk. Okey. Okey. Jadi dah dapat tu kita dapat BTH. BTH ada yang besar tolak yang kecil. Kita nak dapatkan beza upaya dekat sini. Berapakah voltage dekat galvanometer ni. Jadi kita tolak lah. Okey, BAB tolak BAD. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 0.009 volt. Ataupun kita nak tukar. Kali ini pun saya dah tak ada masalah. Kalau nak tukar dalam ni terpaksa dalam mili lah. Sebab kita kalau kita gerakkan ni 1, 2, 3. Maknanya 3 mili. 9 mili volt lah. Okey, maknanya 9 kali 10 kuasa negatif 3 lah. Okey. Ini maksudnya 9 kali dengan 10 kuasa negatif 3 volt lah. Okey. Kalau kita convert, kita tekan ni, dia akan dapat nilai ni lah. Okey, 0.009 volt lah. Okey. Okey, bila dapat BTH, kita dapat pula RTH lah. Bila RTH, kita shortkan bekalan. Maknanya kita pintaskan bekalan ni. Kemudian kita buka lah punca B dengan punca D ni kita buka. Galvanometer ni kita buka dia. Okey. Yang ni kita pintaskan bekalan. Tapi yang punca galvanometer ni kita buka. Jadi kita akan dapat gambar wajah dia adalah kita tarik dia punya tu. Okey. Kerana kalau kita pintas ni A dengan C adalah tapak yang sama. Okey. A dengan C dia satu pita yang sama lah. Maksudnya bila kita pintas, okey. Ni A, sini C, sebenarnya dia satu wire yang sama je lah. Okey. Dia tak ada potongan. Jadi sini pun A, sini pun C. Okey. Jadi dia tempat yang sama. Okey, point yang sama. Jadi kita dapat tu, kita lihat dia point yang sama lah. A tu. Jadi R1 dengan R3 selari, R2 dengan R4 selari. Jadi kita kaedah RTH adalah R1 selari dengan R3 campur dengan R2 selari dengan R4. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, maksudnya RTH dia adalah sama dengan R1 kali dengan R3 per dengan R1 campur R3 plus dengan R2 darab dengan R4 divide R2 plus R4 lah. Okey. Jadi kita masuk je lah. Okey, R1 dia dah bagi. Okey. Dia dah bagi R1, R2, R3, R4 semua ada. Okey, kita masuk je lah nilai dia semua. Okey, kita akan dapat nilai RTH adalah 3.66.88 ohm lah ataupun 3.66 ohm pun okey, tak ada masalah. Okey. Bila dah dapat RTH, VTH dah ada, kita kena draw dia punya Thevenin circuit lah. Step dia yang ketiga adalah kita kena draw Thevenin circuit. Okey. Jadi kita draw, bekalan masuk adalah VTH, ada di tangan RTH dan juga ada galvanometer. Sebab kita nak tahu arus yang mengalir dalam galvanometer ni. Jadi galvanometer ni punya rintangan dia adalah Ig sama dengan 75 ohm. Okey. Jadi litar ni adalah litar siri. Jadi kita normal lah, ini adalah Ig. Okey. Kat sini tulis Ig, kita Ig lah. Ig adalah VTH bahagi dengan RTH campur RG. Okey. Jadi Ig adalah VTH bahagi dengan RTH campur RG lah. Jadi kita akan dapat, kita masuk je lah. Nilai VTH adalah 0.009 volt divide RTH adalah 360, okay, 66.9 lah. Okay. Plus 75 ohm lah. Okay. RG.
Jadi kita akan dapat nilai dia adalah dalam bentuk microampere lah. Okey, Ig dia memang kecil. Okey, biasanya kecil. Okey. Jadi nilai dia adalah dalam microampere. Jadi kalau 0.009 volt bagi dengan 441.88 ohm tu kita akan dapat 20/6 microampere. Maknanya micro adalah kuasa 6 lah. 20/6 kali dengan 10/6 ampere lah. Okey. Itu yang dimasukkan 20 mikro tu lah. Okey. Okey, ada soalan? Saya nak tanya sir. Ya, boleh. Kalau yang 0.009 tu, Ya. saya kira dapat 0.0089. Kira salah? Boleh, betul. Okey. Boleh ya? Saya genapkan je. Okey, 8 tu jadi 9. Belakang tu 9 kan? Okay. Tapi kalau tu salah ah? Tak ada salah pun. Mungkin kamu akan dapat sini kurang sikit daripada saya punya. Saya dapat 20 microampere je. Okeylah, betul. Tak ada masalah. Okey. Yes, sir. Tak ada masalah. Okey. Sebab saya genapkan dulu pada 0.09 tu akan mungkin 0.089. Okey. Okey. Okey, tak ada masalah. Okey. Kalau kat atas ni dah tak ada beza sangat, okey, saya tak ada masalah. Okey. Okey. Soalan ni saya tak buat, kamu buat sendirilah. Okey. Ini kemungkinan dalam final lah kot. Okey. Nanti tak apalah, ini kita bincang lagi sekali. Kalau kata tak faham, dia akan bincang di lain waktu lah. Okey, saya tumpukan pada lebih pada untuk test lah. Okey. Dan juga soalan final pun ada juga saya bincangkan okey yang lebih pada yang inilah. Okey. Okey, ini adalah yang atas ni kamu buat sendirilah. Itu yang atas ni, okey. Masih Western Bridge, okey. Bekalan dia masih inilah, okey, DC-nya walaupun dia bulat tapi sebab ada positif dan juga negatif, itu adalah DC-nya, okey. Frekuensi dia 1 kHz, okey. Ni dah larilah dia punya gambar aja. Okey, arus Ig nak dapatkan arus Ig lah, okey. Jadi yang pertama disuruh okey, dapatkan dirahkan equation lah Western Bridge dalam keadaan balance. Kemudian dirahkan Western Bridge dalam keadaan tak balance lah. Okey, maknanya kalau tak balance tu dia tak sama lah. Okey. Kedua-dua lengan tu tak akan sama. Okey. Kemudian penggunaan dia dalam keadaan balance dan juga penggunaan dia dalam keadaan tak balance lah. Kemudian dapatkan nilai Rx seperti yang sebelum ni lah. Okey. Dalam keadaan balance, jangan gunakan formula tu lah. Okey. A1 kali Rx sama dengan A2 kali dengan A3. Masuk je lah nilai A2, A1 ada, A2 ada, A3 ada, dapat nilai Rx lah. Okey. Itu yang tu. Okey, tapi saya sekarang ni nak tekankan gambar ajar Maxwell Bridge. Okey. Maxwell Bridge ni adalah sebelum ni kalau ikut dalam nota dia terbalik. Okey. Saya tukar je. Sebelum ni dalam nota yang ini berada di sinilah. Okey, yang ini berada di sini. Dia terbalik lah. Okey. Sini dulu dalam nota jadi R4 C4 lah. Okey. Yang ini. Okey. Yang ini namalah jadi A1 inilah. Okey. A1 lah. Okey. Jadi untuk ni kali ni saya ubah sikit bentuk dia. Okey. Dia sama je, cuma nanti di ujung tu dia tak ada A4 lah. Okey, dia ada A1 dengan C1 lah. Okey. Jadi yang C ni tak ada pun, just bagi kamu punya contoh lah. Okey, kalau ada disuruh kira Q factor ni, okey, kamu gunalah formula dan sebagainya. Tapi biasanya sampai soalannya biasanya sampai kat sini je lah. Okey. Okey. Yang pertama daripada tu disuruh kita dapatkan nilai unknown impedance lah. Okey, makna unknown impedance ni terdiri daripada Rx dan juga Lx lah. Okey. Jadi yang belakang pertama kamu kena dirah dulu persamaan tu, keluarkan Rx sama dengan apa, Lx sama dengan apa lah dalam under balance condition. Okey, kemudian dah dapat tu kamu carilah apa yang dikenaki pada nilai
Rx berapa, Lx berapa lah. Okey, jadi dia dah bagi A1, A2 adalah ada nilai dia, C1 ada nilai dia, A1 ada nilai dia dan juga A3 ada nilai dia. Yang tak tahu adalah Rx dengan Lx ni lah. Ini adalah unknown inductance lah. Okey. Sebab dia inductance ni, sebab ini adalah coil. Okey. Jadi ini adalah inductance lah. Kalau unknown capacitor, kat sini adalah C lah capacitor. Okey. Okey, jadi yang pertama derive dia punya persamaan tu. Okey. Seperti biasalah, dia sama jugalah macam Western Bridge. Cuma Western Bridge dia pakai pure rintangan. Tapi bila kita masuk pada AC Bridge, dia akan pakai galangan lah. Okey. Dia pakai impedance lah. Okey, impedance. Okey, jadi dalam bentuk Z1, Z2, Z3, Z4 lah. Okey. Zn ni adalah Z4 lah. Okey. Maknanya sini adalah kalau ikut yang dulu adalah Z4 lah. Sama jugalah. Kalau kita lihat Western Bridge adalah A1, Rx sama dengan A2, A3. Itu adalah Western Bridge. Tapi untuk ni dia punya adalah kat sini lah. Rx ni adalah R4 biasanya. Ini pun Zx ni adalah biasanya Z4 lah. Okey. Jadi kita lihat kat sini. Okey. Daripada tu kita keluarkan dalam keadaan condition balance. Okey. Jadi Z1 kali dengan Zx sama dengan Z2 kali dengan Z4 lah. Okey. Jadi kita kena keluarkan Z1 apa dia? Okey, Z1 adalah A1 selari dengan C1. Jadi kalau kita dah mudahkan dia ni, kita akan dapat das adalah A1 bahagi dengan 1 campur J omega C1 A1 lah. Okey. Jadi ini adalah J omega ni. Okey. Jadi kita masukkan dia punya nilai XL lah. XL adalah okey, IC. Okey. XC adalah sama dengan 1 per J omega C1 lah. Okey. Kalau XC1, okey. J omega C1. Jadi kita masukkan sinilah, okey. J omega 1 per J omega C1 lah. Okey. Jadi kita pemudahkan dia adalah kita ambil yang inilah, kita pakai terus. Kita tak perlu nak dirah A1 selari dengan ni. Dah kita ambil tu jawapan yang ada. Okey, kita terus ambil A1 bagi dengan 1 campur J omega C1 A1 lah. Okey. Kemudian Z2 adalah A2, Z3 adalah A3, Z4 ataupun Zx adalah Rx campur dengan XL lah. Okey, ini sebenarnya kalau dalam tu adalah Rx campur dengan XL. Okey, XL adalah bersamaan dengan J omega L lah. Okey. Kalau XX jadi LX lah. Okey, gantung pada dia punya tu. Okey. Jadi ZX adalah Rx campur dengan J omega LX lah. Okey. Kemudian kita masuklah semua maklumat ni kita masukkan dalam persamaan ni. Okey. Jadi kita akan dapat nilai Z2 adalah A2, Z3 A3. Kita akan turun dah Z2 A2 kali dengan A3. Yang ini kita kena selesai dulu lah. A1 kali dengan Rx, kita akan dapat A1 kali Rx. A1 kali dengan J omega Lx, jadi J omega Lx A1. Okey. Yang ini kita bawa ke sebelah sana. Okey, jadi A3 darab A2 darab dengan 1 campur J omega C1 A1 lah. Okey. Kemudian kita darab habis, selesaikan yang sebelah sini. Last kita akan dapat ada yang dipanggil item real dan juga item imaginary lah, ataupun yang saiz dan juga yang tidak saiz, ataupun yang menjadi ini yang kalau kamu belajar dalam teknologi elektrik tu, okey, bila kamu belajar satas tu, satas tentang polar dan rectangular dan polar tu, okey, kamu akan dikenakan real dengan imaginary punya aksi lah. Okey. Jadi bila kita dah selesaikan persamaan ni, kita dah pisahkan antara itu. Jadi kita ambil yang real dengan yang real, yang imaginary dengan yang imaginary lah. Maknanya yang imaginary ni dia ada J omega. Okey. Dia ada J omega lah. Okey. Jadi yang real hanya perintang dengan perintang sajalah. Jadi kita pisahkan, jadikan dia dalam bentuk dia term adalah A1 darab dengan Rx sama dengan A2 darab dengan 3 lah, seperti
dalam Baxter Bridge lah. Okey. Kemudian yang imaginary term, okey, kita ambil yang omega ni lah. Okey, yang omega ni sama dengan yang omega ni lah. Okey. Jadi kita selesaikan dia, okey. Jadi nilai Rx sama jugalah. Seperti sebelum ni A2 darab A3 bagi A1. Lx maknanya bila kita tu kita boleh matikan ni lah. Okey. Okey, kita bawa ni Lx sama dengan J omega C1 A1 A2 A3 bahagi dengan kita bawa ni belah sana J omega A1 lah. Okey, jadi kita boleh cancel J omega dengan J omega, A1 dengan A1 lah. Itu yang kita akan dapat. Last kita akan dapat Lx adalah seperti kat sini lah. Okey. Lx adalah tinggal C1 A2 A3 lah. Jadi saya susunkan dulu A dulu C belakang, A2 A3 darab dengan C1. Okey. Itu kalau dia suruh kamu dirah dia punya formula, jadi dirah seperti yang inilah. Okey, ada maksud sampai sinilah. Okey. Maknanya kalau ada 5 markah, maknanya sampai kat sini kamu akan dapat 5 markah full lah. Okey. Kemudian yang ini saya rasa tak ada dalam test. Okey. Cuma untuk final lah. Okey, untuk final mungkin ada tentang ni. Okey, B. Okey, dia suruh kita kira dia punya nilai Rx dan juga Lx lah. Data-data dia dah bagi, masuk je lah. Okey. 1 kilo ohm, A2 adalah 1 kilo ohm. Okey. A3 adalah 500 ohm. A1 adalah 5 kilo ohm lah, 5000 ohm. Jadi kita akan dapat Rx dia adalah 100. Lx dia adalah kita masuklah semua A2, A3, C1 sebab dia adalah L, dia mesti dalam Henry lah. Okey, dia mesti dalam Henry. H, dia mesti dalam H. Okey. Kalau kapasitor, kalau C kat sini, dia mesti dalam mikro ataupun dalam F lah. Okey, dalam F. Okey. Sebab dia dalam inductance, okey, jadi dia dalam huruf H lah. Okey, jadi kita darabkan semua tu, kita akan dapat dia punya Lh dia adalah 100 Hz. Okey, bukan 1 Hz, 1 Henry. Okey. Okey, just ini tak ada sangatlah, just untuk pengetahuan kamu bagaimana cari dia punya Q factor dia. Okey, Q factor ni okey untuk frekuensi pada 100 kHz, 100 Hz. Jadi kita permudahkanlah. Okey. Q kita selesaikan ni, okey. Omega Lx bagi Rx kita masuk je lah. Sama dengan omega Lx ni adalah Lx kita masukkan ini, Rx kita masukkan yang inilah. Jadi kita selesai, kita mati mana yang patut, dah tinggal adalah omega A1 C1 lah. Omega ni bersamaan dengan 2 pi F. Itu adalah dia punya memang dah formula dia, omega bersamaan dengan 2 pi F. Jadi kita masukkan dalam, ganti tempat omega ni, jadi kita akan dapat Q sama dengan 2 pi F A1 C1 lah. Jadi kita masukkan frekuensi ada, pi ni ada 3.14, jadi kita gantikanlah 2 kali 3.14 darab 1 Hz, darab tu kita akan dapat Q dia adalah 628.32, tak ada unit lah. Okey. Okey. Last soalan adalah yang lain tu kamu buat je. Okay, 10 apa ada saya tinggal lah beberapa soalan. Okey. Kemungkinan soalan ni tak tahulah keluar kat mana, tapi rasanya kamu kena faham juga. Okey, suruh kita bagi 2 condition yang mesti dipatuhi untuk AC bridge lah. Okey. Jadi kita tahu dia ada dua perkara yang perlu dipatuhi. Pertama adalah asal darab magnitude ada arm tu mesti sama. Okey. Maknanya asal darab ada 2 arm tu dia mesti samalah. Maknanya Z1 darab Z4 sama dengan Z2 darab dengan Z3 lah. Itu dia punya condition yang pertama yang mesti dipatuhi. Yang kedua dia punya beza pasar tu, angle dia tu, angle tiap-tiap Z1 berapa, Z4 berapa, Z2 berapa, dia punya, ni adalah dia punya angle dia lah. Okay. Jadi dia punya, bila kita darab kat sini, sudut dia tu kita biasanya akan campur lah. Jadi jumlah sudut angle tu antara Z1 campur Z4 mesti sama dengan
arm yang lagi satu lah, Z2 campur Z3. Ini mesti dipatuhilah untuk AC bridge dalam keadaan inilah, okey, balance. Okey. Mesti AC bridge dua perkara ni mesti dipatuhi. Okey. Kalau tak patuh maknanya dia tak kan adalah tak kira sebagai AC bridge lah. Okey. Okey, itu sajalah. Okey, setakat ni. Okey. Ada soalan? Tuan, untuk nombor 11 tu kalau kita letak statement acceptable ke tuan? Boleh, tak ada masalah. Okey tuan. Kalau kata the product of any two deposit tu is equal pun tak ada masalah. Kalau nak lebih jelas, kamu masuk yang ni lah. Okay, sama jugalah kalau yang ini, saya boleh terima lah. Ini terima, saya ini pun terima lah. Mana faham lah. Okey. Okey tuan. Terima kasih tuan. Okay. Okay, ada soalan lagi? Jadi untuk test nanti, tolong tengok juga lab 4 lah. Okay. Selain daripada nota yang tajuk, dia tajuk 3 dengan tajuk 4 je. Okey, oscilloscope dengan bridge lah. Okey. Tapi bridge biasanya normal, biasanya western bridge lah. Okey. So ni okey, tapi final mungkin ada Maxwell bridge dan sebagainya kot. Okey. Untuk setakat ni itulah. Okey, kemungkinan untuk test dia tengok juga lab 4 yang aktiviti lebih pada Lisa Joss tu lah. Okey. Bagaimana contohlah bagaimana kamu nak hasilkan gambar wajah Lisa Joss pada Lita RC dan sebagainya lah. Okey, seperti yang kita buat amali tu kan. Okey. Kita ada Lita rintangan, ada Lita ada rintangan, ada kapasitor. Okey, bagaimana kita nak dapatkan Lisa Joss punya bentuk lah. Okey. Jadi kamu kena tahulah step by step bagaimana nak buat. Okey. Okey, ada soalan lagi? Tuan, yang dekat Q factor tadi tu, Ha. kenapa kita tak ambil nilai omega tu kalikan terus dengan nilai Lx dengan Rx yang kita dapat Omega ni, yang untuk Q factor ni kenapa kita tak ambil nilai Lx dengan Rx yang kita dapat kat soalan B tu terus masuk dalam equation ni? boleh, tak ada masalah. Okey, just saya nak tunjukkan formula ni je. Okey. Bagaimana Q ni dapat, sebab kalau ikut formula kamu yang nota tu, sini adalah R4 dengan C4 kan. Kamu saya nak ubah je. Boleh, tak ada masalah. R ni, Q, R ni kita ganti dengan 100 pun boleh terus. LX ni kita ganti ni, tapi omega ni kita kena masukkan nilai ni lah. Oh, okey tuan. Terima kasih tuan. Ya, saya nak tunjukkan bagaimana Q ni dapat formula untuk kalau gelombang dia gambar wajah dia bentuk macam ni. Okey. Kalau yang dalam nota tu sini adalah C4 kan. R4 dengan C4. Okey. Jadi kan nanti macam mana pula saya boleh dapat bukan R4 dengan C4. Okey, sebab sekarang ni kapasitor dia dengan tangan yang selari tu berada di sinilah. Okey. Boleh, tak ada masalah, betul lah tu. Okey, cara kamu tu betul lah, masuk tu nilai boleh. Okey. Kamu omega ni kena gantikan dengan 25F lah. LX ni masukkan 100. LX ni masukkan 100 ni. Kemudian RX ni pun 100 ohm. Kamu masukkan nilai frekuensi lah sebab ada frekuensi. Jadi kena masuk omega ni kena gantikan 25F lah. Okey, maknanya 2 kali dengan 3.14 darab dengan 100 bahagi dengan 100 lah, betul. Okey. Tuan akan dapat nilai itulah. Okey. Tuan, boleh tuan tolong terangkan untuk soalan nombor 10 tak tuan? Oh, nombor 10 ni kamu kena draw. Okey. Soalan nombor 10 ni, okey. AC bridge yang balance. Frekuensi dia adalah 1000 Hz. Okey. Dengan AB kamu kena lukislah. Okey. Kedudukan katakan contohlah. Okey. AB dia punya kapasitor dia. Okey. Nilai ni. Kemudian BC dia punya ni. Okey. Kemudian CD DA. Okey. Jadi kalau kamu lihat kat situ tu, okey. Sama jugalah kamu lukis ni, bentuk macam ni, okey. Bentuk macam ni, kat mana nak kedudukan
point A, point B, point C, point D, katakan macam inilah. Okey. Katakan saya letak A, B, C, D. Jadi kalau kita lihat kat situ, lengan AB kapasitor. Okey, mana lengan kat sini adalah, kat sini kita masuk kapasitor lah. Okey, ini adalah A, AB. Okey, kemudian BC. Okay, BC adalah pure resistor. Okey, maknanya dekat sini pure resistor lah. Sampai ni adalah C. Okey, kemudian nak pergi D ni, nak pergi kat D ni. Okey, jadi saya selalu pergi kat sinilah sedang. Okey. Katakan letakkan A, B, C, D lah. Okey. Ini A, ini B, ini C, ini D. Okey. Jadi A ke B adalah kapasitor. Okey, ni sekejap. Jadi ke sini kapasitor, okey, pure kapasitor. B ke C adalah rintangan. C ke D kita tak tahu. Dia letaklah gambar apa-apa rintangan tapi kita tak tahu nilai dia. Okey. Kemudian DA pun rintangan. Okey. Nilai dia lah. Okey, DA rintangan pure. Kemudian dia kata the supply disambung punca A dan juga sisa punca ni. Maknanya supply masuk dari sini lah. A dengan C. Okey. Dan AC supply dia. Frekuensi dia adalah 1,000 Hz. Okey, voltage kita tak tahu. Okey, tak cakap. Kemudian kat tengah ni antara C dengan D, dia kata detector between D dengan B. Okey, detector sinilah. Ini detector dia lah. Okey. Okey. Jadi ini katakan Z1, okay. Ini Z2, ini Z3, ini Z4 lah, mana-mana lah, okey. Yang normal lah, okey. Jadi kamu masih juga sama, kira pengiraan dia, guna formula ni lah, okey. Pasal formula Z ni lah, okey, Z1 dan sebagainya, okey. Okey, ada soalan? Ada soalan lagi tak? Tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada, saya stop dekat sini dulu. Okey. Jadi saya ucapkan selamat preparation lah untuk test 2 nanti. Jadi selamat berjaya lah. Okey, untuk test 2 insya-Allah lah saya akan berada bersama kamu pada test 2 buat malam. Jadi saya rasa saya boleh berada depan PC lah. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanyalah. Okey. Alright. Baik, sir. Okey, kita berhenti kat sini dulu. Jadi selamat berehat, selamat menyambung selera dan kita jumpa pada hari Khamis malam lah. Okey. See you again. Alright. Nanti saya akan saya akan bagi inilah, okey, dalam kamunya grup WhatsApp lah. Okey. Cuk. Penyelesaian ni saya bagi dalam grup WhatsApp lah. Okey. Okey, sir. Terima kasih, sir. Sama. Sir. Alright. Thank you, sir. Okey. Okey, sama.